Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya ada satu topik yang paling mustahak yang you kena ingat, iaitu namanya sugar ataupun orang kata fruits punya sugar. Adakah boleh kita makan untuk orang diabetes? Okay, or in short, can diabetic people eat fruits? Okay, adakah orang diabetes boleh makan buah? Buah ni kalau kat Malaysia banyak-banyaknya pun manis-manis belaka kan. Sekarang katakan kalau musim mango ke, musim durian ke, atau musim manggis ke kan, buah kita manis-manis kan. Sementara tu kita tekan love dahulu, tekan like dan tolong share. Sebab ramai yang tak tahu kenapa dan bagaimana buah ni setelah kita makan, apa yang berlaku dalam mulut kita, dalam perut kita, dan kat mana dia pergi. Okey? Jadi mustahak ni kita belajar benda ni. Apabila kita dengar perkataan fructose, iaitu gula yang datangnya daripada buah-buahan, kita kadang-kadang tergerak hati nak tanya, bolehkah aku makan buah ni kan? Jangan kata orang diabetes, orang biasa pun mesti panik kan. Bahkan orang kanser, bila dia dengar buah ada gula, dia dengar perkataan gula je, dia tak pertikaikan sama ada fructose atau sucrose ataupun yang dalam susu tu kan ada namanya lactose. All these are simple sugar yang datangnya daripada contoh-contohnya kalau daripada refined food tu, daripada gula pasir tu, gula table sugar tu, itu dipanggil sucrose. Sebab orang confuse, dalam gula pasir tu memang ada fructose, betul. Sucrose iaitu gula pasir, ada 50% apa yang dinamakan glucose, 50% lagi dinamakan fructose. Maklum lah, dia datang daripada tebu kan. Tebu tu kan buah juga. Jadi buah tu mesti ada fructose. Cuma sekarang ni katakan you makan buah tu, tebu tu, you pergi gigit dia. Ataupun apple, ataupun nanas, ataupun mango, ataupun papaya. Boleh ke tak boleh? Sebab you ni diabetik ni, gula you tinggi ni. Takkan nak ambil gula lagi. Bezanya gula dengan fructose. Bila you ambil gula pasir, dia akan terus ataupun gula-gula refine daripada kuih ataupun daripada roti-roti pun kadang-kadang kan, yang refine karbohidrat tu kalau betul-betul yang dah diproses tu dia masuk terus, dia perlukan insulin, dan insulin tu diproses, lepas tu nanti barulah dia masuk ke dalam liver kalau boleh pakai untuk energy, dia pakai untuk energy, tapi yang lebih tu semua dia tukar jadi apa? Fat ataupun jadi disimpan dalam bentuk glycogen di dalam otot kita, dalam liver kita sedikit, lebih-lebih tu dia bubuh kat keliling pinggang dan sebagainya. Okey, yang tu dinamakan glukos. Okey, jadi bila kita ambil fructose pula apa jadi? Ini bezanya. Fructose, belum saya cerita kebaikan buah-buahan lain, kita cerita tentang fructose saja yang orang confuse sangat ni. Bila dia masuk, dia tak pakai banyak insulin. Saya ulang lagi sekali, tak semacam glukos. Pakai terus masuk ke dalam liver you, dan diproses dan dikeluarkan energi dan sebagainya. Dan kalau terlalu berlebihan sahaja, itu pun saya nak cerita sekarang, bila berlebihan banyak macam mana pun buah, dia tidak akan jadi masalah. Contoh, dalam buah saja, tengok dia bukan ada cuma untuk kita pertikaikan fructose saja yang selalu orang cerita pasal gula-gula manis-manis ni. Kalau glukos memang glukos saja, tak ada benda lain. Tapi kalau buah, dia bukan ada fructose saja, betul tak? Dia minimumnya ada apa? Vitamin, ada mineral, ada phytonutrient, ada apa lagi anthocyanin, ada saponin, ada you sebut ajalah, okey. Dan berapa jenis mineral, berapa jenis vitamin, ya Allah. So kalau semua-semua ni dia ada antioksidan pun, betul tak? Dan kalau dia ada antioksidan, dia ada phytonutrient yang lawan kepada bahan-bahan yang menyebabkan karat dan sebagainya. Yang inilah menyebabkan nanti bila dia masuk dalam badan kita, dia menutup habis apa kelemahan yang kononnya orang tuduh kepada fructose tadi. Bahkan fructose tu sebenarnya membantu mengambil glukos yang cepat sangat naik dia punya spike dia punya gula tu, untuk mententramkannya sedikit. Sebab fructose sendiri dia tak naik terus.
fructose kalau you ambil, dia tidak mencacak naik dia punya gula lepas tu dia turun macam ambil glukos tadi. Faham tak? Dia macam tu, dia slow, dia naik juga tetapi dia steady, dia tak turun mencacak sampai you rasa macam you nak lagi makan. You crave nak gula balik. Jadi bila kita campur 5-6 bahan-bahan yang baik tadi, kan, antioksidan, ada apa tu, phytonutrient, vitamin, mineral, trace mineral dan sebagainya, enzim lagi dan sebagainya. Jadi macam mana nak dituduh buah ni tak boleh makan? Sebab apa? Masalah utama orang yang kena diabetes ialah insulin resistant. Dia tidak sensitif kepada insulin lagi dah. IR, insulin resistant, merupakan antara penyebab utama kenapa orang kena diabetes. Apabila kita tak sensitif lagi dah kepada insulin, maka tak ada impact lah. Maksudnya gula tu akan bertaburan dalam badan kita, maka tinggilah bila kita ambil blood glucose. Tapi bila fructose, dia tidak macam tu, faham tak? Dia release slow gulanya, dia tidak cepat dan dia lambat nak habis diproseskan. Maklum saja kenapa? Sebab saya lupa nak cerita tentang serat. Dalam buah, memang buah, nama pun buah, mesti ada fiber. Mungkin tak nampak serat-serat, tapi contoh yang paling ketara ialah nanas lah kan. Tapi tak semua ada. Mango pun ada. Banyaklah buah-buah yang ada you nampak macam dia punya sabut-sabut tu kan. Tapi yang halus-halus tak nampak tu pun tak berarti tak ada. Jambu pun ada, semua, manggis-manggis semua ada. Jadi serat-serat ni sebenarnya dia bergantungan dengan fructose tadi. Jadi dia joint venture. Bila dia joint venture, dia masuk ke bahagian mulut kita. Okey, lepas tu dengan kita punya enzim semua tu dah proses. Kalau ada karbohidrat, kalau ada apa-apa gula apa pun, kat situ dah ada amylase-nya. Dia turun kat bawah nanti, dia dah proses. Bila lepas bahagian perut, okey, kalau ada protein-protein dengan serat-serat tu tadi tu, dia cuba proses. Walau bagaimanapun tak habis prosesnya. Sebab apa? Serat dalam buah-buahan tu kebanyakannya adalah kadang-kadang tu yang insoluble. Faham tak? Macam nanas, mango semua tu ada insoluble fiber. Benda tu dia pegang terus kepada fructose you dan dia tidak lepas serta-merta sehinggakan macam glukos tu. So fructose is totally different. Memang jangan dipersamakan. Faham tak? Sebab tu kalau you dengar perkataan high fructose corn syrup, sarbat lah, tahu tak? Gula manis yang daripada botol-botol you beli kat supermarket tu, yang pemanis tu kan, you tuang untuk bagi buat air dengan ais semua tu, buka-buka puasa tu. Yang tu memang fructose yang dah refine. Fructose yang telah bukan ambil daripada pure buah ataupun daripada jagung tu, faham tak? Dan jagung tu pun dah GMO, faham tak? Yang tu memang betul bahaya. Tapi kalau you ada pokok sendiri ataupun you beli kat ladang, kat pasar tani sendiri, kalau you berani makan 1 kilo buah contohlah mango ke, ataupun campur-campur sana campur sini, katakan dekat 700-800 gram lah, katakan berat badan katakan 70 kilogram ni, you tak akan kena diabetes. Sebab orang dah buat kajian, orang dah buktikan, orang ambil darah pun sebelum makan fructose ni, buah-buahan ni, dengan tak makan buah-buahan langsung. Rupa-rupanya dia, dan siapa yang tak ikut saya pun tetapi dia cuma makan buah-buahan sebelum makanan dia, selalunya dia punya gula katakan tinggi begini. Kalau dia ambil buah sebelum dia makan tu, dia akan turun. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak habis cerita hari ni lah. Okey, ada 3 sebab utama kenapa saya nak jangan takut kepada buah-buahan kalaupun you diabetik. Okey, kalau orang kanser pun saya akan rekomen buah juga. Orang autoimmune, orang ada gout ke, orang ada apa pun, kita jadi fruitarian ni, sebahagian besar daripada kehidupan makanan kita seharian harusnya berdasarkan pada buah-buahan. Jangan takut, okey? Boleh. So kita kena bukan lawan lah dengan orang yang mengatakan buah is no good for orang diabetes ni. Tak tahu kat mana dia orang belajar. Tapi saya nak bagi tahu you, kalau you boleh makan buah sebelum you makan apa-apa pun, sekurang-kurangnya you tak makan sebanyak mana nasi lagi dah. Kalau katakan you nak makan lunch atau dinner, katakan you makan 2 biji mango ke, ataupun 2 biji jambu ke, ataupun 1 biji timun lah, sebatang tu you makan. Makan buah-buahan lah apa pun kan. So you makan tu, contoh
Benda yang manis pun tak apa sebab timun tak manis kan. Katakan you ambil satu perahu papaya ataupun satu perahu tembikai, makan. Lepas tu you makan apa you nak makan. You tengok, takkan you sama boleh habis. Kecuali kalau you jenis yang lahap lah kan. Jadi bila you dah kurang makan tu, jadi glukos you tetap kurang. Okey, satu. Nombor dua pula, dia punya release saya dah kata tadi. Dia punya lepas, dia punya fructose tu bukan sekaligus. Dia disebabkan lekatannya dengan serat tu, maka dia slow. So steady. Jadi kalau blood glucose tu dia akan jadi lebih stabil, tidak naik turun macam tu. Faham tak? Tidak jadi hyperglycemia, tidak jadi hypoglycemia. Kalau dia turun pun dia steady turun dia. Lepas tu last sekali, jangan lupa apapun kita kena terima kasih sebab Allah jadikan buah-buahan ni, kalau you tengok warna-warni dia tu pun ada dia punya manfaatnya. Tahu kan, kalau ada yang warna orange, ungu dia kan, ada contoh-contoh anthocyanin semua tu kan. Jadi dia punya color-color tu pun bagus. Dan saya nak tutup dengan cerita bahawasanya kalau nak makan buah, ambil buah tempatan lagi bagus. Dan yang seasonal, faham tak? Yang ada season, kalau musim. Kalau bermusim manggis, makan manggis. Musim durian, makan durian. Tapi jaga baiklah, jangan sampai 4-5 biji pula. Okey, 4-5-6 ulas pun tak apa, no problem. Lepas tu saya minta you variety kan. You jangan ambil cuma katakan manggis saja ataupun jambu saja kan. Campurlah 2-3. Okey. Tengok apa jadi kat badan you. Lepas tu kalau boleh ambil yang organik lah, yang tak di spray, yang tak dibubur rendam dalam karbide ya, buah pisang semua tu kan, you tahulah kan. Kalau dapat yang you tanam sendiri tu lagi bagus. Kalau tidak, cari kawan yang boleh supply yang tak di spray tu. Kalau dapat tu semua, you boleh hidup dengan buah ajalah. Pendek cerita. Kot-kot lah hari tu tak ada supply beras, tak ada inilah pulut nasi semua tak ada, lemang tak ada semua, no problem. You akan lebih selamat dengan buah-buahan saja. Itu belum saya cerita dengan sayur-sayuran dan semua kan. Tak masuk lagi kacang-kacang, legume, nuts, seeds. Setengah orang kata berapa banyak boleh makan buah-buahan ni. Saya kata dah tadi, selagi mana boleh masuk, go ahead. Dia sebenarnya ada minimum dose. Yang tu formula tu nak kena calculate dan sebagainya. Pendek cerita orang kata you boleh ambil minimum 100 gram lah, minimum satu hari. Okey, itu sikit. Tapi sebenarnya dia harusnya tinggi daripada 200 gram pun tak apa satu hari. Bukan gram buah tu tahu. Kalau buah 200 gram tak banyak mana. 200 gram fructose. Dalam setiap buah tu ada lebih kurang at least 40 to 50% fructose. Okey, lagi manis lagi tinggi lah fructose dia, faham? Okey. So supaya senang tak pening kepala, ambil 50% lah. Setiap buah ada 50% fructose. Kecuali kalau dia tak manis lah, masam sangat ke ataupun kelat, tu tak banyak lah fructose kan. So jangan takut lagi dah daripada sekarang. Makanlah buah banyak mana pun, tak akan jadi masalah. Saya terkejut ni pasal apa? Kenapa saya jadi bukan geram. Saya tengok ada beberapa kononnya ahli, guru-guru yang mengajar, sampai dia tulis dalam, you tengok, dia kata fruit is evil. Faham tak? Maksudnya buah ni adalah tak baik lah, benda-benda tak elok. Lepas tu ada seorang lagi kata fruit must be your enemy. Alamak, saya kata kalau lah orang biasa baca dan you tak study dua tiga belah pihak, kena tengok dua belah pihak. Saya pun tak kata saya saja yang betul, tapi bila kita baca research yang saya bagi ni sebagai satu kesimpulan, you tak payah baca banyak-banyak. Sebab apa? Pening kepala. Sekarang ni ada yang kata buah bagus, ada buah tak bagus, atau kata yang manis tak bagus, ambil yang masam saja. Rupa-rupanya semua tu ada yang betul, ada yang salah. Tapi yang salah tetap salah. Yang betul ialah buah masih selamat untuk orang diabetes. So topik kita selesai. Orang diabetes, lagi banyak yang makan buah, lagi best. Lagi manis, lagi bagus. Okey, kecuali bukan yang inject punya lah. Kan sekarang ni watermelon pun dah kena inject, tahu tak? So janganlah you samakan dengan yang saya cerita malam ni. Yang saya cerita ni semua yang natural. Okey, kalau makan labu boleh, no problem. Tapi labu tak diiktiraf sebagai buah kan, dia lebih kepada karbohidrat.
So boleh makan, tak ada masalah. Itu kalau you belajar kat I, dia panggil plate number 2. Plate number 1 yang saya cerita sekarang ni, makan any amount, no problem. Buah, lain kali sayur lah pula kan. Buah dulu. Kalau makan mango dia naik, bukan pasal mango tu. Check, ada makan benda lain lagi tak? Yang bersamaan dengan mango tu. Jangan lupa, okay? Kalau dia naik pun sedikit, tak apa, you sabar. Lepas tu you check balik nanti, okay? Sebab kita buat kajian dengan orang yang makan mango 1 kilo pun no problem. Dia boleh bukan kata naik blood glucose, bahkan turun blood glucose. Okey. Kurma boleh, yes, no problem. Kurma yang fresh. Yang saya cerita ni pun jangan terlalu banyak ambil yang dry. Yang dah dikeringkan, okey. Lagi satu. Kalau orang tua-tua, kan ramai yang ni tengok ada mak bapak yang masih ni kan, gigit pun susah dan sebagainya tu. Tolong buat smoothie kat dia orang, blended. Tapi jangan tapis sabut-sabut dia tu, faham tak? Jangan buat jus. Kalau buat jus, yang tu fructose yang dah mula dah dekat kepada glukos dah. Maksudnya dia senang jadi gula nanti, okey? Asalkan kalau apple tu nampak macam cermin boleh sikat rambut, maksudnya ada wax tu, you rendam dalam air panas dulu, okey? You rendam dalam air garam ke, sodium bicarbonate ke, dalam cuka ke, ataupun dalam air ozon, RX water tu, boleh. Penyakit chronic kidney disease, CKD tu, you kena hati-hati sebab ada buah-buahan yang tinggi mineral, terutama sekali potasium. Okey, yang tu you kena hati-hati sebab doktor tak bagi tinggi potasium untuk stage 4 ke atas. Kalau stage 2 and 3 ke sampai stage 1 baru, you don't worry about it. Masih dibenarkan dan digalakkan pun ambil buah-buahan. Sebab apa? Buah-buahan bukan you tengok fructose tu saja, okey? Atau potasium tu saja, tak. Dia ada berpuluh mineral dan vitamin dan benda-benda baik. Jaga baik-baik. Okay, tak akan dapat daripada gula biasa. Fructose dan buah-buah saja yang boleh dapat benda ni. Buah mangga, buah apa pun boleh. No problem. Buah durian pun boleh. Saya betul-betul cerita ni. Okay, cuma jangan makan lebih daripada 5-6 ulas. Cukup lah tu. Tengok pula ulas jenis kucing tidur ke, D24 ke, apa tu. Apa yang famous sekarang tu? Blackthorn. Okey. Kulit apple boleh. You cuci dulu wax dia kat luar tu. Zaman sekarang ni tak boleh percaya juga. Buah pun memang bagus. Tapi kadang-kadang banyak kena spray juga kan. Nasib baik dia ada kulit kan. Boleh juga kita buang kulit tu. Tapi kalau dapat makan dengan kulit lagi bagus. Kecuali kulit nanas lah tak payah makan. Okey. Rambutan bagus. No. Ni kan topik dia, orang diabetik boleh tak kan? So kita tak lari pada topik kita. Semua yang saya kata boleh tu boleh, ambil. Okay. Setengah orang kata manis meleceh. Saya dah kata manis tu manis apa tu buah-buahan, no problem. Okay. Kalau jadi apa-apa janganlah risau. Yang penting bukan pasal buah tu. Selalunya apa you makan lepas you makan buah tu. Kadang-kadang you terlupa, mentang-mentang saya kata nasi boleh, you tibai sampai 2 pinggan. Itu yang menyebabkan you punya glukos naik balik kan. Anggur boleh, yes. Tapi jangan anggur tiap-tiap hari anggur dan cuma anggur. Itu maksudnya you campur 3-4 jenis, 2-3 jenis at least kan. Supaya apa kelemahan buah kat sini, saya tak cerita tentang fructose lagi dah. Saya cerita tentang kelemahan vitamin, mineral, antioksidan dia. Kadang-kadang yang ni vitamin C lebih, yang ni vitamin D lebih, D kurang lah, D daripada matahari. Vitamin B kan, vitamin K dan sebagainya tu boleh. Okey. A, E, C, K. Kalau D tu lebih baik ambil kepada matahari je. Buah apa yang atasi jeragat, bukan buah apa yang atasi jeragat. Kenapa menyebabkan jadi jeragat tu? Nombor satu ialah ada pemakanan you yang toksik yang you makan. Buah apa pun makan dia boleh clear. Jangan risau. Okey. Kadang-kadang you nak cari satu jenis buah je untuk hilangkan jerawat. Salah. You cari dulu penyebab kenapa you dapat jerawat. Stres, bahan toksik dan ada benda tak cukup dalam makanan you yang tak cukup mineral menyebabkan dia timbul masalah bakteria dan keluar jerawat dan sebagainya. Buah nona first class. Okey, saya cukup suka buah nona. Okey, lagi black cherry, blueberries, hari-hari tibai, no problem. Sebelum tidur boleh makan buah, boleh, yes. Tetapi janganlah banyak. Sebab apa? Lepas pukul 8 kan kita ajar you all macam mana nak buat night fasting. Buah prune kalau tak boleh buang air besar, buah prune is the best. Okey, sebab dia senang lawas you buang air besar. Yes, no problem. Okey, sedap kan buah prune kan?
Tapi disebabkan dia dalam tin, saya kurang sikit. Tapi sedap lah tu. Dia tak bergula ke? Ya? Harap tak ada lah kan. Tapi takut ada preservatif sikit tu. Perkataan SU aja kalau ada, out. Okey, minta maaf. Tolong. Okey, kecuali saya dah kata tadi yang pure punya susu. Yang perah baru pagi tadi punya, sekarang you masih 2 hari ni simpan peti ais, okey. 3 hari je buang. Okey, takut nanti sebab susu ni tahu sajalah. Okey, itu yang fresh. Dalam tin yang dah jadi tepung semua tak boleh. Cempedak, alamak, lama saya tak kena cempedak lah. Terliok cempedak. Cempedak first class, nangka first class. You cuba tengok dia punya khasiat. Kalau saya buat cerita tentang buah-buahan, everyday pun tak habis saya cerita 1 tahun pun. Buah tu, buah ni, buah tu. Wah, syok betul kan. Buah nangka pula berapa jenis nangka, durian pula berapa jenis durian. Oh lah, mango, I think pernah saya cerita dulu kan. 2-30 jenis pun tak habis cerita. So, durian Belanda lagilah good quality untuk lawan penyakit pun. Kan? Kalau pisang goreng lain lah cerita bang. Ni saya cerita ni yang fresh. Kalau dah goreng lain cerita, betul tak? Tepung lagi, goreng lagi. Itu tak sama. Okey, tak ada sama. Okey. Ubi keledek semua saya nak cerita tak lama lagi, okey. Thank you very much everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.